Ya, sana Pak. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Basri bin Muhammad Zaid, nombor Mazri 056494 dari Kumpulan 3 dan sebagai pengurusi dan dalam parlimen yang sama saya sebagai panel 1. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan keutamaan bekerja pada musim wabak. Okay, Al-Muqaddimah, saya akan memberi takrif keutamaan. Takrif keutamaan adalah kualiti sesuatu yang menduduki tempat pertama dengan kekuatan nilai atau bahayanya. Uh, Keutamaan antara keutamaan yang paling penting adalah seperti ekonomi, dan takrif wabak adalah setiap penyakit yang berjangkit yang merebak dengan cepat dari satu tempat lain yang boleh menjejaskan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Dan kebiasaannya wabak ini datang selepas daripada berlakunya perang. Okey, pengenalan. Penularan wabak penyakit COVID-19 yang masih berlaku dalam negara kita serta di serata dunia pada hari ini telah mengakibatkan pelbagai aktiviti tidak dibenarkan dilakukan secara bersemuka dalam suatu masa. Semua negara di dunia ini tidak kecuali. Dan melihat kepada kepentingan bekerja, kerajaan melihat kepada peneroran wabak ini, beberapa negara termasuklah Malaysia telah menjalankan arahan perintah penutupan, perintah kawalan pergerakan serta perintah agar tidak keluar daripada kediaman masing-masing. Dan dengan sebab inilah konsep bekerja dari rumah telah diperkenalkan. Okey, perkara yang menjadi keutamaan ketika ini adalah mematuhi perintah pihak berkuasa. Yang pertama, mematuhi SOP iaitu Prosedur Operasi Standard. Mematuhi SOP adalah sangat penting bagi mengawal kes positif COVID-19. Jadi ini bertujuan adalah untuk menangani situasi penularan wabak, dan perkara ini sangat penting dipahami oleh setiap lapisan masyarakat kerana garis panduan ini bukan sahaja untuk melindungi diri, malah untuk orang lain. Dan bahkan dalam maqasid syariah itu terdapat memelihara nyawa sendiri dan orang lain. Kepatuhan kepada arahan pihak berkuasa memberi gambaran bahawa individu yang mematuhi SOP adalah mereka yang memahami agama dan mengaplikasikan maqasid syariah di dalam kehidupannya. Dan yang kedua adalah menjaga penjarakan fizikal 1 meter. Ini adalah untuk mengawal jangkitan yang boleh tersebar melalui titisan cecair yang terhasil daripada percikan air liur ketika bercakap atau batuk. Pengamalan penjarakan ini juga bukan sahaja berlaku di masjid, malah di hospital, pasar raya, restoran dan kedai runcit. Yang ketiga adalah pemakaian pelitup muka. Pemakaian pelitup muka adalah kerana untuk membendung penularan wabak yang merebak melalui titisan air liur. Pemakaian pelitup muka juga diwajibkan untuk ketika berada di dalam pengangkutan awam, orang awam seperti di pejabat kerajaan,
kereta api, teksi, bas dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Saya menyerahkan kepada panel seterusnya iaitu Nur Izzatul Iffah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzatul Iffah binti Muhammad Suhaidi. Nombor matrik 055845. Okey, baiklah saya akan menerangkan untuk isi yang kedua iaitu al-aulawiyat al-amal minal munzil yang bermaksud keutamaan bekerja dari rumah. Okay, seterusnya. Okey, keutamaan bekerja dari rumah ni, kita melihat dari segi keutamaan bekerja pada musim wabak. Jadi kita lebih mengutamakan bekerja dari rumah berbanding bekerja dari rumah berbanding bekerja dari pejabat. Okey, jadi isi yang pertama iaitu al-amal bitanawab yang bermaksud bekerja secara bergilir. Okey, bekerja secara bergilir ni maksudnya iaitu yang pertama, mengikut peratusan semasa bekerja dari rumah, yakni BDR, dan bekerja dari pejabat, yakni BDP, yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, kita bagi contoh isu semasa yang sekarang, iaitu contoh macam COVID-19. Okey, kita tahu COVID-19 ni macam mana dia menyebarkan virus, iaitu melalui udara, melalui sentuhan, semua benda. Jadi kita macam mana kita nak mengutamakan uh, menjaga kesihatan itu. Jadi kita hendaklah mengikut kerajaan lah, iaitu kerajaan sendiri boleh menetapkan bahawa peratusan itu akan ditentukan oleh kerajaan. Okey, mungkin BDR akan peratusan dia mungkin lebih banyak berbanding BDP. Okey, yang seterusnya ialah bekerja dari pejabat hanya dilakukan untuk kerja yang tidak dilakukan secara BDR. Yakni maksudnya apa-apa kerja yang tidak dapat dilakukan secara di rumah, jadi kita boleh lakukan di pejabat, tapi mengikut penggiliran yang telah ditetapkan oleh institusi ataupun organisasi itulah. Okey, yang seterusnya ialah pekerja yang bekerja dari pejabat haruslah mematuhi segala SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, apabila berlakunya wabak, berlakunya bencana di sesebuah negara ataupun sebuah dunia, jadi kerajaan akan mencipta SOP supaya dapat menjaga kemaslahatan rakyatnya. Jadi kita sebagai rakyat hendaklah mengikut segala arahan yang ditetapkan oleh kerajaan. Okey, seterusnya al-amal internet atau bil internet yang bermaksud bekerja secara online. Okey, kalau kita bekerja dari rumah, secara tidak langsung kita akan bekerja secara online. Okey, bekerja secara online ni macam mana? Okey, kita boleh iaitu yang pertama, mesyuarat atau perbincangan dilakukan secara online mengikut talian yang mampu menjaga hal kerahsiaan. Okey, contoh macam bekerja di pejabat, kita boleh bekerja ataupun mungkin kita akan perlukan bersyarat. So bila mesyuarat kita perlukan sesuatu teknologi yang boleh menghubungkan sesebuah institusi lah ataupun sesama pekerja. Contohnya macam Webex, Google Meet, Zoom. Contoh macam kita sekarang pun kita menggunakan Webex untuk berhubung antara student dan juga lecturer. Okey, yang seterusnya ialah dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Okey, secara tidak langsung kita dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Okey, mungkin pada asalnya kita tak pernah tahu kewujudan bekerja dari rumah ataupun kita tak pernah mengamalkan bekerja dari rumah, kita tidak tahu macam mana nak guna Google Meet, tak tahu macam mana nak guna Webex. Tapi bila kita berlakunya sesuatu macam wabak, maka dekat situ kita dapat sudut positifnya, iaitu kita dapat meningkatkan kemahiran teknologi. Tanpa kita sedar kita telah belajar benda tu. Okey, seterusnya ialah mengelakkan berlakunya pengkelasan ataupun kluster di tempat kerja. Okey, apabila kita bekerja dari rumah, kita akan dapat mengelakkanlah apa? Dapat mengelakkan kluster. Sebab kita tahu bila kita berkumpul, kita akan secara tidak langsung kita akan memudahkan jangkitan tu. Sebab kita tahu jangkitan tu secara dekat, kalau kita dekat-dekat dengan orang, jadi benda tu akan mudah tersebar. Okey, seterusnya ialah masa yang fleksibel. Okey, apabila kita bekerja dari rumah, kita dapat masa yang fleksibel. Maksudnya kita dapat bebaslah, maksudnya masa untuk di rumah dan masa di pejabat itu lebih fleksibel. Okey, seterusnya ialah sekitar ruang tempat kerja yang tenang. Okey,
Contohnya, kita menyediakan satu tempat, ruang yang memang khas hanya untuk bekerja ataupun hanya untuk belajar. Jadi itu dapat mewujudkan suasana yang tenang. Okey, yang terakhir iaitu la tusyarik fil ikhtinaqat al-murariyah, iaitu tidak terlibat dengan kesesakan lalu lintas. Okey, kita sedia maklum bahawa kalau kita kerja di pejabat, kita perlu hadapi kesesakan lalu lintas. Jadi bila kita bekerja dari rumah, kita dapat mengelakkan benda tu. Jadi bila kita dapat mengelakkan benda tu, kita kurang stres. Okey, jadi itu dapat menjaga kita punya mental lah. Okey, yang seterusnya iaitu poin yang ketiga, cara BDR yang berkesan yang boleh diamalkan. Okey, yang pertama ialah cara-cara BDR yang iaitu bekerja dari rumah yang kita boleh amalkan ialah cipta ruang kerja dan bukan kerja. Maksudnya, okey, bila kita bekerja dari rumah, kita perlukan sesuatu tempat ataupun sesuatu ruang yang kita selesa untuk bekerja. Contoh macam kita sediakan satu bilik ataupun satu ruang di bilik kita untuk memang hanya untuk ruang kerja. Okey, contoh macam kita sediakan laptop, kita sediakan ruang kerja lah supaya kita lebih senang. Okay, seterusnya ialah yang kedua, segala kelengkapan dalam keadaan lengkap. Okay, contohnya macam kita sediakan, contoh macam saya cakap tadi, kita sediakan laptop, kita sediakan buku nota, kita sediakan buku untuk dipelajari ataupun mungkin kerja yang untuk dibuat, supaya semua barang dalam keadaan lengkap dan kita tidak perlu macam lari sana lari sini nak cari benda tu. Okey, seterusnya ialah mengikut jadual kerja yang ditetapkan. Okey, contoh saya bagi contoh macam kita seorang student. Apabila kita bekerja dari rumah ni ataupun kita belajar dari rumah, kita hendaklah mengikut jadual kerja yang ditetapkan. Okey, contoh macam pukul 8 hingga pukul 9 ada kelas. Jadi kita hendaklah ikut waktu tu supaya lebih selesa lah, lebih selesa, lebih teratur. Okey, yang terakhir ialah berhubung dengan para pekerja di tempat kerja dan banyakkan komunikasi. Okey, maksudnya kita walaupun kita bekerja dari rumah, kita berasing dengan pekerja-pekerja lain ataupun student-student lain atau kawan-kawan kita yang lain, kita dapat di samping kita berjauhan, kita still connected. Maksudnya kita still berhubung, bertanya khabar atau mungkin tak ada sebarang kerja nak tanya ataupun macam itulah, tak ada sebarang kerja nak tanya ke, kita boleh berhubung. Kita tanya khabar ke, macam tu. So, banyakkan komunikasi dan juga berhubung dengan para pekerja. Okey, yang terakhir iaitu يمكن الاكتئاب أن تفشي المرض والمغالطة والضيقة. Okey, bermaksud dapat menjauhi tempat wabak tertutup dan sempit. Okey, kita tahu macam contoh wabak ni dia berjangkit ataupun dia mudah terkesan dengan bila kita berkumpul terlalu ramai, kita sering keluar. Jadi cara yang terbaik ialah kita bekerja dari rumah. Okey, jadi kita dapat menjauhilah daripada tempat-tempat wabak tertutup dan juga tersempit. Okey, yang pertama iaitu kurang berkumpul dan hadir di kawasan terbuka. Okay, seperti yang saya kata tadilah, kita dapat mengelakkan daripada berkumpul dan juga hadir di kawasan yang terbuka apabila kita pergi di pejabat. Okey, yang terakhir ialah dapat mengelakkan daripada berlakunya jangkitan. Okey, apabila kita pergi di pejabat, kita berkumpul sesama pekerja ataupun sesama kawan, maka itu lebih memudahkan berlakunya jangkitan. Okey, jadi setakat itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, panel yang seterusnya adalah panel yang ketiga iaitu Puteri Nur Hazirah. Persilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung iaitu isi yang ketiga, al-isti'adadu jadiyan wa aqliyan wa ruhiyan, iaitu membuat persediaan dari segi fizikal, mental dan juga rohani. Okey, baik. Keutamaan bekerja pada musim wabak ni bukan kepada semua golongan masyarakat. Tetapi bekerja pada musim wabak ni dia telah mengubah banyak prosedur bekerja sekaligus telah melibatkan tekanan kepada golongan ini. Jadi oleh itu terdapat beberapa langkah ataupun persediaan yang perlu kita ketahui dan ikuti, iaitu persediaan dari segi fizikal, mental dan juga rohani lah. Okey. Yang pertama jasadi, iaitu fizikal. Okey, fizikal ni bermaksud kesejahteraan tubuh dan fungsi tubuh individu yang optimum. Ataupun senang kita fahami iaitu keadaan fizikal yang baik dan tidak menderita sebarang jenis penyakit. Maksudnya sihat tubuh badan lah. Okey.
Jadi antara persediaan dari segi fizikal yang perlu kita hadapi iaitu sentiasa memastikan tubuh badan sihat untuk melakukan kerja dengan baik. Okey, iaitu ada dua poin yang boleh kita lakukan dari segi fizikal ini iaitu makan makanan yang sihat dan menjaga kebersihan badan. Okey, yang pertama makan makanan yang sihat iaitu bermaksud mengambil makanan yang bersih secara terkawal. Kemudian menjaga kebersihan badan pula iaitu dengan cara kita meluangkan masa sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu untuk bersenam. Di samping kita mengamalkan rutin tidur harian yang cukup mengikut peringkat usia. Okey, kemudian yang kedua akli iaitu persediaan dari segi mental. Okey, di samping persediaan dari segi fizikal, mental juga memainkan peranan yang penting dalam persediaan ini. Okey, mental iaitu sesuatu yang melibatkan akal, pemikiran ataupun emosi seseorang. Jadi mental ni dia mudah kita fahami iaitu persediaan dari segi dalaman ataupun emosi. Emosi yang mana kita perlu jaga dengan baik untuk mengelakkan tekanan dan gangguan emosi yang tidak terkawal. Okey, jadi persediaan dari segi mental yang boleh kita lakukan iaitu memastikan jadual harian yang teratur setiap hari. Maksudnya apa-apa yang kita buat dekat tempat kerja ataupun dekat rumah ni kita kena adalah jadual rutin harian yang teratur supaya bila sesuatu yang kita lakukan tu dah ikut jadual yang betul, so dia akan mengurangkan masalah pada kita punya emosi lah. Okey, kemudian kita juga perlu merancang ataupun mengambil masa cuti untuk menenangkan minda. Jadi bila bekerja pada musim wabak ni persediaan dari segi mental ni perlu dikawal lah, iaitu kita boleh ambil macam ambil cuti untuk pergi menenangkan fikiran semua tu. Okay, kemudian yang seterusnya kita perlu mendapatkan rehat yang mencukupi dengan melakukan teknik relaksasi. Maksudnya teknik kita menenangkan diri iaitu seperti teknik pernafasan. Okey, seterusnya kita juga perlu melakukan refleksi diri. Kemudian serta kita ambil maklum sekiranya terdapat perubahan pada emosi. Dan macam jika ada perubahan tingkah laku ataupun apa-apa lah yang berlaku dekat kita punya emosi dan juga perasaan ni, kita perlu ambil langkah pencegahan yang awal lah. Maksudnya kita dapatkan rawatan yang awal. Okey, itu persediaan dari segi mental. Kemudian persediaan dari segi rohani. Okey, rohani ni dia bermaksud dalaman lah ataupun menurut para ahli, dia mengatakan bahawa rohani ini iaitu sesuatu keadaan batin ataupun dalaman yang sentiasa berada dalam keadaan tenang. Maksudnya kita punya tadi fizikal dia secara kita punya badan, kemudian akli ni dia dalam mental, emosi. Iaitu ruhiyah ni dia pula dia macam dalaman punya. So jadi antara persediaan dalaman yang boleh kita lakukan dalam keutamaan bekerja pada musim wabak ni iaitu menjalankan aktiviti keagamaan serta kerohanian sama ada secara individu ataupun bersama keluarga. Okey, antara aktiviti yang boleh kita lakukan untuk menjaga dari segi rohani ni iaitu melakukan majlis solat hajat dan bacaan yasin bagi mewujudkan roh yang sihat dan positif. Jadi bila kita dalam mendapati wabak COVID-19 ni, kita bolehlah lakukan persediaan dari segi rohani iaitu kita melakukan aktiviti keagamaan macam solat hajat, baca yasin dengan keluarga ataupun secara bersendirian. Dia boleh mewujudkan roh yang sihat. Maksudnya kita ada pemikiran yang positif lah. Okay, kemudian yang kedua mengamalkan doa rutin harian bagi mendepani wabak. Okay, maksudnya kita amalkan doa-doa rutin harian ataupun doa mendepani wabak lah. Okay, sebagai contoh doa rutin harian tu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Okey, doa ni kita boleh amalkan lah baca 3 kali pada waktu pagi dan juga petang. Okey, kemudian doa yang kedua iaitu doa mendepani wabak lah. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Okey, kemudian yang terakhir sekali kita perlulah mewujudkan sifat sentiasa sabar dan redha atas segala perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puteri Nazirah. Yang seterusnya, panel yang terakhir adalah Nurul Habibah. Persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Habibah binti Zulkifli, nombor matrik 056434. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan poin yang keempat mengenai penjagaan kebersihan diri dan persekitaran. Kebersihan ni menjadi tuntutan dalam kehidupan setiap Muslim. Kerana sebab kebersihan menjamin penerimaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang Muslim. Lepas tu pentingnya kesedaran penjagaan kebersihan ni dalam diri setiap individu agar tidak menjejaskan kesihatan individu tersebut, terutamanya pada musim wabak COVID-19. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil bagi mengurangkan risiko dijangkiti virus COVID-19 ni. Okay, yang pertama adalah menjaga kebersihan kawasan persekitaran. Kawasan sekitar ni hendaklah dipelihara seperti kawasan antaranya seperti kawasan tempat kerja, luar rumah, tempat awam yang ada ramai orang. Lepas tu kebersihan ni juga mestilah menjadi rutin, terutamanya apabila tempat tersebut selalu berlaku pencemaran, terlalu terdedah kepada orang ramai. Jadi virus tu mudah dijangkiti lah macam gitu. Lepas tu berdasarkan kajian yang telah dibuat, virus corona ni boleh kekal bergantung kepada jenis permukaan. Jadi mesti gunakan selain daripada penjagaan kebersihan tu, mestilah jaga kebersihan kawasan persekitaran tu mesti menggunakan macam pembasmi kuman macam hand sanitizer secara konsisten dengan cara yang betul untuk mengelakkan virus merebak. Lepas tu yang kedua adalah mandi setelah pulang daripada tempat kerja. Bila memang kalau kita sehari-hari ni banyak melakukan aktiviti, terutamanya kat luar. Jadi maybe berkemungkinan untuk terdedah kepada virus tu sangatlah. Lepas tu jadi sebab tu kena mandi setelah pulang berkaitan kuman dan menjaga kebersihan anggota badan. Yang ketiga, yang adalah menutup mulut dan hidung apabila batuk ataupun bersin. Ya, mudah dipindahkan. Bersin batuk ni lah. Jadi perlulah tu. Lepas tu yang keempat adalah sanitizer tu. Lepas tu mencuci tangan ni mestilah dengan cara yang betul, kerap supaya dapat mengelakkan daripada kita ni sentuh kawasan anggota badan yang berisiko macam hidung ke, mulut ke, macam gitu. Yang mudah kita terkena virus tu. Mudah jatuh sakit ke, lepas tu gitulah. Lepas tu sebenarnya menggunakan hand sanitizer tu yang mengandungi sekurang-kurangnya 60% alkohol bagi menggantikan sabun dan air jika tak ada air dan sabun tu lah. Jadi guna hand sanitizer untuk bersihkan daripada kuman tu. Lepas tu itu saja daripada saya. Terima kasih.
bagi kumpulan ni, sebelum dibuat kesimpulan ni tentang dipanggil Auliatul Amal di mausimil wabak ni. Apa ni, keutamaan bekerja pada musim wabak. Pertama sekali, pada musim wabak ni kena kerja ke tak ada kerja, tak payah kerja. Kena kerja Ustaz. Pada tu wabak ada tu banyak. Bukan makna itu menepah maut. Ya. Wabak ni yang kurang sikit tapi ada SOP. Sebab tu selamat sikit lah kerja. Maknanya mencari kerja tu nak cari rezeki ya, untuk kehidupan. Wabak tu mudarat. Tak cari kerja tu mudarat. Tak cari kerja tu lebih besar mudarat daripada depan wabak tu. Sebab tu dia kena utamakan cari kerja. Baru pergi yang kedua. Bila bekerja tu dia akan ikut keutamaan. Keutamaan yang paling utama dalam bekerja musim wabak kenapa? Keutamaan yang paling Mematuhi utama. SOP ke Ustaz? Patuh pada arahan pihak berkuasa tu. Okey, pengetahuan SOP. Oleh pihak berkuasa lah. Macam mana pula tentang solat secara berjarak di masjid tu? Pada segi keutamaan bila tiba musim wabak ni tak boleh buat ibadat lah ke macam mana? Ustaz, saya nak try jawab. Hmm. Okey, kalau contoh macam solat di masjid, okey, memang kita macam Islam sendiri menggalakkan supaya solat berjemaah di masjid. Tapi apabila berlakunya wabak, maka diringankan. Maksudnya dibenarkan untuk berjemaah. Kita boleh berjemaah, tapi kita boleh berjemaah di rumah bersama keluarga. So benda tu still berjemaah. Untuk kita mengelakkan daripada solat di masjid. Okey, lagi satu, kalau solat masjid, kita boleh solat, tapi pada yang sama kita amalkan SOP juga di masjid. Contoh macam kita amalkan penjarakan, memakai pelitup muka, bawa sejadah masing-masing, scan QR code. Jadi benda tu still kena ikutlah SOP apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Pada masa yang sama kita juga menjaga SOP di bekerja yang telah ditetapkan oleh kerajaan jugalah. Setakat itu saja. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya, masyarakat perlu sedar akan kepentingan penjagaan kesihatan diri, keluarga dan orang sekeliling. Setiap individu sewajarnya mementingkan aspek kebersihan diri dan pengamalan hidup sihat terutamanya pada musim wabak COVID-19. Pematuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan perlu diutamakan oleh individu terutamanya kepada mereka yang sering terdedah kepada persekitaran kerja dan mereka mesti melakukan aktiviti di luar rumah sebagaimana yang telah disyorkan oleh orang-orang yang sudah dijangkiti COVID-19. Ini kerana arahan yang ditetapkan adalah untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan individu. Justru itu, amalkan pematuhan SOP dan penjagaan kebersihan terutamanya pada musim wabak COVID-19 demi menjaga kemaslahatan umum. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Kami sudah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, secara keseluruhannya pembentangan daripada 3 kumpulan ini adalah baiklah. Terutama sekali kumpulan yang ketiga. Kumpulan ketiga ni nampak ada komitmen yang sangat bagus lah. Mungkin kerana ada orang perempuan kot. Biasa orang perempuan ni dia semangat lebih sikit daripada orang lelaki. Tak tahulah, tetapi saya tengok pembentangan itu nampak bagus. Dia ada style tersendiri dan menunjukkan bahawa dia cuba mencari maklumat. Kumpulan lain pun bagus juga. Tapi antara 3 kategori ini, kumpulan yang ketiga nampak lebih mantap. Walaupun markah tu memang tak saling tidak jauh antara satu sama lain.
Dan sebagaimana saya katakan tadi, maknanya pelajar-pelajar yang tidak dapat macam saya katakanlah, pelajar yang tak dapat bentan tadi disebabkan oleh gangguan-gangguan tu, cuba settle lah. Sebab pengalaman saya dalam pertemuan masa saya mengajar abang-abang NT semualah, antum semua sebelum ni, mereka ni begitu bersungguh lah masa petang ni, sanggup pergi kat McDonald untuk dapatkan line. Tapi kalau perempuan tu tak sesuai lah, musim banjir pun tak sesuai lah, ikut yang SOP lah, untuk mengelakkan mereka hilang itu sahaja dari segi bakar. Ala kuliahnya adalah kesungguhan, insyaAllah, alhamdulillah semua dah betul. Nanti saya akan hantar dia punya alamat dia, alamat file tu. Jadi boleh ambil link tu dan masukkan di dalam file. Saya dah disediakan 2 file dalam Iklik tu, satu file pembentangan, satu file kertas kerja. Masukkanlah file kertas kerja. Ingat dia, setiap orang kena masukkan. Dulu saya guna wakil tak. Setiap orang tu kertas kerja dah siap tu dia masuk sendiri. Hak dia, hak kawan dia, hak dia. Jadi semua ada. Boleh faham tak tu? Dulu seorang seorang saja yang masukkan. Ketua je akan masuk kertas kerja tu. Jadi saya akan beri markah sama aja. Tapi sekarang saya tak nak lah. Saya nak minta supaya setiap orang ahli di dalam satu kumpulan dia masuk, dia kena upload dia punya PowerPoint, upload dia punya kertas kerja lah. Boleh tak tu? Boleh Ustaz. Ustaz, Dia faham tak? upload hak sepenuhnya kumpulan ataupun hak diri sendiri, Ustaz? Tak ni. Sekarang ni upload kertas kerja berkumpulan tu. Okey, baik. Semua Dia sekali ya, Ustaz. semua sekali lah. Bukan. Tapi bila upload tu, dia benda yang sama je. Rais dengan anak buah dia benda yang sama, tapi setiap orang kena upload. Dulu ketua je yang upload. Jadi kerja saya payah. Saya nak tok makan tu payah. Jadi sekarang ni bila upload, benda yang sama je dengan bos dia, dengan fungsi dia. Tapi saya semua tu dah ada dah penuh. Nampak tak? Bila akademik tengok, semua penuh budak buat kerja. Begitu kat PowerPoint. Jadi gitulah setakat. Alhamdulillah kita berjaya. Kemudian kita punya akhir sekali, kita punya nampak dalam jadual saya setakat 16-11-1 je tak? 16-11-1. Kalau ikut jadual yang telah diberikan oleh pelajar ni, 16-11-1. Kita akan berakhir semester ni. Ya, Ustaz. Jadi maknanya hantar sebelum 2 hari bulan. 2 bulan 1, Ustaz. 2 bulan 1. Anak-anak letaklah tu. Dia ada tulis dah situ. Tarikh akhir, tarikh awal. Tarikh awal start esok. Okey, Terakhir baik. sebelum 2 hari bulan. Hari 2 hari bulan tu kita akhir dah. Tapi jangan main 2 hari bulan tu. Takut dia tak nak upload tak boleh. Okey dah? Okey, boleh, Ustaz. Setakat itu saja. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.